Ada Wahab bin Qabs radhiyallahu anhu, ialah seorang sahabat yang telah memeluk Islam sejak berapa lama. Beliau tinggal di rumah yang terletak di sebuah kampung. Beliau ialah penggembala kambing. Beliau telah datang ke Madinah bersama anak saudaranya dengan membawa beberapa ekor kambing yang diikat dengan tali. Beliau telah bertanya, di manakah Rasulullah SAW? Dia beritahu bahawa Rasulullah SAW telah pergi perang Uhud. Dia terus meninggalkan kambingnya, terus menemui Rasulullah SAW. Dan pada itu sekumpulan orang kafir telah datang menyerang Rasulullah SAW. Baginda SAW bersabda, siapa yang meleraikan mereka akan menjadi temanku. Dan Wahab radhiyallahu anhu mula menghayal pedangnya yang kuat dan telah meleraikan mereka. Keadaan yang sama berlaku pada kali kedua dan kemudian juga pada kali yang ketiga. Rasulullah SAW telah menyampaikan berita gembira tentang syurga kepadanya. Mendengarkan perkabaran itu, beliau lantas menyerbu dalam kumpulan musuh dengan pedangnya dan akhirnya beliau telah gugur syahid. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, saya tidak pernah dilihat keberanian dan keperluan seumpama hadap Wahab radhiyallahu anhu dalam mana-mana kekurangan pun. Dan beliau syahid, saya telah melihat Rasulullah SAW berdiri tentangnya. Kepala beliau sambil berkata kali-kali, semoga Allah SWT redha denganmu, aku pun telah redha denganmu. Sebab itu baginda SAW berkebumikan beliau dengan tangan baginda SAW sendiri, walaupun baginda SAW telah turut cedera dalam perangan tersebut. Ada Umar radhiyallahu anhu berkata, aku tak pernah cemburu terhadap amal siapa pun sebagaimana aku cemburu dengan hadap Wahab radhiyallahu anhu, dengan supaya aku hadir kepada Allah Ta'ala dengan membawa untuk amalan seperti beliau. Terangan, ada Umar radhiyallahu anhu mencemburi beliau semata-mata kerana satu amalan yang khusus yang hebat, iaitu pengorbanan nyawa. Walhal hadrat Umar radhiyallahu anhu sendiri dan para sahabat yang lain mempunyai amalan-amalan yang lebih jauh hebat dan mengerti amalan hadrat Wahab radhiyallahu anhu. Depan hadrat Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu dan kesempitan. Hadrat Asma radhiyallahu anha ialah puteri hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu, ibu kepada hadrat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, dan saudara tiri hadrat Aisyah radhiyallahu anha. Beliau ialah antara sahabiah yang masyhur. Beliau mula Islam sejak permulaan Islam lagi. Dikatakan bahawa beliau ialah orang yang ke-18 mula Islam. Beliau lahir daripada 27 tahun sebelum hijrah. Setelah berhijrah dan tiba Madinah, Rasulullah SAW dan hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu telah menghantar hadrat Zaid radhiyallahu anhu dan beberapa orang lagi menjemput keluarga mereka datang ke Madinah. Ada Asma radhiyallahu anha juga datang bersama mereka. Bila beliau tiba di Quba, beliau telah melahirkan hadrat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Hadrat Abdullah radhiyallahu anhu ialah bayi pertama yang dilahir selepas hijrah. Kesempitan, kemiskinan dan kelaparan pada zaman itu sudah terkenal dan diketahui umum. Namun hemah, keberanian, ketabahan, kesabaran dan kepahlawanan orang zaman itu tetap boleh jadikan contoh bandingan. Ada Asma radhiyallahu anha sendiri menceritakan bentuk kehidupan beliau bagaimana yang telah dikutip dalam kitab Bukhari. Beliau berkata, bila saya dikahwinkan dengan hadrat Zubair radhiyallahu anhu, dia tidak mempunyai sebarang harta benda, tidak mempunyai harta pusaka, tidak mempunyai orang suruhan yang bantu menjalankan kerja, dan tidak juga mempunyai sebarang benda yang lain. Yang ada hanya seekor unta yang menggunakan untuk mengangkut air dan seekor kuda. Sayalah yang bawa rumput dan lain-lain mengumbuk biji tamar sebagai makanan unta. Saya juga yang mengangkut air. Bila bukan air yang dibuat daripada kulit itu pecah, saya juga yang terpaksa menyebabkan itu. Saya juga menguruskan segala keperluan kuda seperti rumput, makanan dan lain lagi. Segala urusan rumah tangga yang pun disempurnakan oleh saya. Walau bagaimana perkara yang paling merupakan saya antara segala kerja ialah urusan membela kuda. Sebenarnya saya tidak pandai memasak roti dengan baik. Oleh sebab itu saya akan mengguli tepung dan kemudian bawa tepung itu ke rumah jiran saya, iaitu wanita-wanita Ansar. Mereka ialah wanita-wanita yang ikhlas. Mereka yang memasakkan roti untuk saya. Setelah sampai ke Madinah, Rasulullah SAW telah menghadiahkan kepada hadrat Zubair radhiyallahu anhu sekeping tanah yang terletak 2 batu dari Madinah. Setelah menghujung biji tamar di atas kepala, membawa biji-biji itu lari ke sana ke Madinah. Pada satu ketika saya sedang pulang dari kebun dengan menghujung bako di atas kepala saya, setelah bertemu dengan Nabi SAW bersama beberapa orang Ansar yang sedang menunggang unta di tengah jalan. Melihat saya, Rasulullah SAW telah menghentikan unta dan mengisyaratkan supaya saya duduk di atas unta itu. Saya berasa malu untuk berjalan bersama orang lelaki.
dan juga telah fikir bahawa Hadrat Zubair radhiyallahu anhu ialah seorang yang sangat menjaga harga diri. Beliau sudah tentu tidak akan senang hati dengan keadaan ini. Baginda telah faham keadaan saya yang malu mendengar unta tersebut. Lalu baginda salam berlalu dari situ. Bila pulang ke rumah, saya menceritakan peristiwa itu saya bertemu dengan Nabi salam. Kemudian Hadrat Zubair radhiyallahu anhu dan berkata, saya berasa malu dengan saya juga berfikir tentang sifat dirimu. Hadrat Zubair radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, engkau mengujung biji tamak di atas kepalamu dan membawa biji-biji ke sana lebih tidak menyenangkan aku, namun merasa keadaan yang terpaksa. Secara umum saya urusan rumah tangga disempurnakan oleh kaum wanita dengan kerana orang lelaki yang kebanyakan masa itu sibuk dengan jihad dan urusan-urusan agama yang lain. Selain itu, ayah saya telah menghantar kepada saya seorang khadam yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW kepadanya. Oleh kerana itu, setelah terlepas daripada urusan menjaga kuda, seolah-olah setelah lepas daripada tahanan. Bukhari bagi terangan, beri makan binatang termakan dengan bibit taman yang ditumbuh atau dikisar kemudian dicampur dengan air telah menjadi kebiasaan orang Arab sejak dahulu sehingga sekarang. InsyaAllah InsyaAllah. sampai Rasulullah.